Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid Cikgu Tahun 5 di luar sana. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam PDPR Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Haizat. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu semua, video PDPR Cikgu ni Cikgu akan terbitkan ataupun Cikgu akan masukkan seminggu sekali ya. Sebabnya Cikgu ubah cara PDPR Cikgu. Kalau hari biasa ada hari yang Cikgu akan bagi secara live worksheet tu, dan ada yang cikgu akan buat video. Bukan setiap hari lah cikgu akan buat video ya. Tapi tak apa, memang cikgu akan buat juga video, tapi dalam seminggu sekali. Baik, untuk PDPR Bahasa Melayu hari ini, awak buka buku teks pada muka surat 161 yang bertajuk Tenaga Alternatif. Baiklah, pada muka surat 161 ni ada sebuah petikan mengenai sajak, okey. Sajak yang bertajuk tenaga alternatif. Baik, jom kita baca sama-sama petikan sajak ini. Syukur kepada Tuhan, anugerah alamnya luas. Nikmatnya tidak terhingga, akal kita mampu mengolahnya. Kehilir air yang mengalir, mampu diempang membukit. Memutar turbin tanpa jemu, menghasilkan tenaga elektrik. Angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa boleh terpusing. Mudah tenaga elektrik terhasil tanpa sedikit pun merosakkan alam. Panel-panel hitam solar mampu menyerap cahaya, mengolah dan menyimpan hasilnya menjadi tenaga. Marilah warga dunia, gunakanlah anugerah ini. Dengan sebaik-baiknya, alam buana pasti ceria. Untuk petikan sajak ni, dia menceritakan penggunaan ataupun sumber elektrik itu. Sekarang ni memang penting tenaga elektrik yang kita gunakan. Contohnya kat rumah lah, macam-macam kita gunakan tenaga elektrik kan. Bayangkan pada suatu hari nanti tenaga elektrik ni tak ada, apa akan jadi? Dunia akan bergelap. Jadi sekarang ni tenaga elektrik ni dia dihasilkan dari pelbagai cara. Salah satunya empangan. Dekat Malaysia ni kebanyakannya tenaga elektrik ni hasil daripada empangan. Empangan ni, awak boleh lihat gambar ni. Air yang mengalir tu, air daripada atas, dia mengalir turun ke bawah. Tapi di dalam empangan dia tu, dari dalam simen yang besar tu, ada satu turbin yang besar. Dia berpusing untuk menghasilkan tenaga elektrik. Siapa yang belajar sains, dia tahulah kan. Mesti awak dah tahu kan, kalau awak belajar sains, penghasilan tenaga elektrik itu melalui turbin yang berpusing tu. Itu melalui empangan. Dan rangkap yang ketiga, sajak rangkap yang ketiga tu, angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa boleh terpusing. Baik. Untuk penghasilan tenaga elektrik, yang rangkap ketiga ialah melalui kipas yang besar. Awak boleh lihat gambar cikgu masukkan ni. Ini yang dia guna angin. Benda yang sama, dia berpusing. Ini menggunakan kipas lah, kipas yang besar. Bila kipas ni berpusing, bila angin yang tiup, dapatlah menghasilkan tenaga elektrik. Dan yang terakhir atau perangkat yang terakhir iaitu menggunakan panel solar. Ada negara yang menggunakan panel solar ni untuk menghasilkan tenaga elektrik ataupun untuk membekalkan tenaga elektrik. Di Malaysia pun ada. Di Malaysia pun ada penggunaan tenaga solar ni. Apa yang ada, kadang-kadang rumah orang kaya memang ada benda ni di atas bumbung. Benda ni dia guna untuk menyimpan tenaga elektrik di rumahnya. Kalaulah contohnya rumah dia tiba-tiba blackout kan, tiba-tiba tak ada elektrik, tapi dia ada simpanan elektrik sendiri menggunakan tenaga solar. Benda ni mahal lah juga kan, tapi kalau yang ada duit boleh guna. Rugi sebab apa? Dekat Malaysia ni kita punya musim, kita punya keadaan panas, dan cahaya matahari kita tu memang ada je sepanjang tahun, kecuali hujung tahun lah. Musim Tengkujuh tu jarang lah dia keluar kan matahari. Tapi kalau hari-hari lain, hari-hari biasa, memang cahaya matahari dekat negara kita ni tak berkurang pun. Jadi inilah antara salah satu ataupun beberapa contoh penggunaan ataupun penghasilan tenaga elektrik melalui kaedah empangan ataupun kincir angin. Yang gambar kincir angin tadi yang ada kipas gambar besar tu, macam kipas kan, tapi itu dipanggil kincir angin, dan menggunakan tenaga solar. Baik, untuk tugasan pada hari ini, cikgu nak awak cari maksud setiap rangkap sajak. Awak jangan risau, cikgu dah sediakan maksud dia. Tetapi awak kena pilih mana
maksud yang sesuai dengan sajak dia. Jadi tugasan awak tulis semula petikan sajak di dalam buku tulis BM2, buku tata bahasa, dan di bawah rangkap sajak tu, setiap rangkap tu awak tuliskan maksud, ataupun awak boleh tulis sebelah-sebelah. Sebelah sajak dan sebelah lagi maksud. Awak boleh tulis macam tu juga, ataupun nak tulis atas bawah pun boleh, tak ada masalah. Baik, sampai di sini sahaja PDPA pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum, jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.